Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, pelajar. So, untuk kali ini, kita akan brief sajalah. Kita akan brief saja tajuk apa yang biasa akan dikeluarkan dalam peperiksaan. Okay, ini adalah tajuk yang biasa akan ditanya dalam peperiksaan. Okay, yang pertama, kita ada tajuk tingkatan 4 iaitu persamaan perakaunan. So, persamaan perakaunan ni macam mana? Okay, kita akan tengok sebab biasanya pelajar dia akan lupa apakah bentuk soalan dalam persamaan perakaunan. Jadi di dalam persamaan perakaunan yang kamu kena ingat, kita ada aset, liability dan equity. Okay, ini adalah soalan di mana dia akan berikan contoh seperti inilah. Kamu dapat soalan, dia berikan penyata kedudukan kewangan. Lepas tu kamu kena jawab soalan dalam bentuk jadual, iaitu jadual persamaan. Okay, di sini kita ada arahan-arahan soalan. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, contohnya di sini dia bagi 6 bentuk soalan. Kemudian dia kata anda dikehendaki menyediakan jadual persamaan untuk menunjukkan urusnya ke yang berlaku pada bulan Mei. Contohnya di sini. Biasanya dalam peperiksaan memang dia akan bagi jadual ni. Kamu hanya perlu masukkan maklumat-maklumat dalam ni. Jadi kamu jangan risau, tapak ni memang diberi. Bila jawab soalan jadual persamaan, yang pertama kamu kena tahu di sini mesti letak baki awal. Kemudian yang di bawah sekali adalah baki akhir. Sama ada kamu tulis baki awal dan baki akhir, ataupun kamu tulis baki BB dan di bawah ni adalah baki HB. Salah satu. Jangan atas BB bawah jadi akhir. Tak boleh. Kamu kena samakan, konsistenkan benda ni. Dan di atas ni kita mesti masukkan semua nilai baki. Iaitu yang kita ambil daripada PKK pada soalan. Okay, contoh di sini. Dalam soalan ni telah diberikan maklumat-maklumat ni. Maklumat ni semua kita kena masukkan dahulu. Barulah kita akan buat soalan-soalan ini. Kita akan teruskan buku tunai runcit. Dalam soalan buku tunai runcit, kamu akan diberikan tapak seperti ini. Okay, kamu telah diberikan maklumat beberapa perkara. Dan pada soalan ini, contohnya, kamu kena tahu apakah maksud panjah. Okay, pertama, soalan akan tanya pasal panjah. Kedua, soalan akan tanya pulangan wang ataupun bayaran balik. Ataupun kita sebut sebagai recoupment. Yang kamu kena tahu tentang soalan buku tunai runcit, kalau dia kata berdasarkan sistem panjah, maksudnya setiap awal bulan dia akan berikan harga duit. Dia akan letakkan duit tu siap-siap dekat dalam kedai. Di dalam kedai tu kita ada peti duit kecil, box lah. Biasanya duit dalam cashier tu lain. Duit dalam box kat dalam laci tu lain. Kalau dia beri 500, 600, dia simpan dalam tu tapi bayaran untuk dia gunakan beli barang-barang semua kurang daripada RM100. Okay, kurang daripada RM100. Contoh dia beli stamp, dia beli minuman, itu semua harga yang kurang daripada RM100. Barulah kita masukkan ke dalam buku tunai runcit. Contoh pada soalan ni dia kata 250. Maknanya setiap awal bulan dia akan dapat 250. Jadi dekat dalam soalan ni dia tak beritahu tentang baki. Maknanya dia itulah kali pertama dia ada buku tunai runcit. Jadi kita pastikan duit ni diambil daripada bank dahulu untuk dimasukkan ke dalam buku tunai runcit. So dia akan pastikan duit tu
250 tu dia ambil daripada bank dulu. Sebab tu dia tulis di dalam penerimaan. Ruangan pembayaran ni dia ada pecahan kepada analisis bayaran. Dalam peperiksaan, tapak ni diberi. Tetapi ini semua macam biasalah, dia tak akan beri. So macam mana kita nak buat? Dalam soalan, biasanya dia dah beri siap-siap. Lajur, alat tulis, belanja perjalanan, belanja pejabat. Nah, jadi kita pun tulislah siap-siap. Okay, tuliskan siap-siap di dalam ruangan analisis. Ruangan analisis ni adalah pecahan daripada pembayaran, bukan penerimaan. Jadi janganlah isi maklumat dekat penerimaan, tiba-tiba muncul pula dekat pembayaran. So salah. Dan kalau kamu lihat semua nilai-nilai dalam pembayaran ni adalah nilai yang kurang daripada 100. Ini baru 17, ini baru 25, baru RM2, 60, 63, RM5. Contoh dalam soalan ni, dia kata beli mesin pencetak. Beli mesin pencetak ni, sah-sah mesin pencetak ni adalah lebih daripada RM100. Jadi tak boleh masuk dalam buku tunai runcit. Itu kamu kena ingat. Dan akhir sekali, semua barang-barang yang telah digunakan ni selepas dimasukkan ke dalam ruangan analisis, kita kiralah semua sekali berapa. Dapatlah 172. Jadi duit asal kita ada 250. Tapi dah bayar macam-macam 172. Maka baki yang tinggal berapa? So kita buatlah sama dengan ni dan kita kiralah baki dia RM78. Dan RM78 ni dibawa turun ke bawah. Dan bila dia kata pembayaran semula wang, yang nombor 2 ni, pembayaran semula wang ataupun bayaran balik ataupun recoupment, jadi kita mesti top up semula duit supaya kedua-dua ini bila ditambah kita akan dapat baki asal iaitu 250 untuk digunakan pada bulan depan. Kalau macam bulan Jun, dia mula dengan 250. Dia nak masuk bulan Julai, dia akan top up balik duit supaya tambah dengan baki yang bulan lepas, dia akan dapat balik nilai yang sepatutnya sama berdasarkan sistem panja iaitu 250. Ini adalah contoh untuk buku tunai runcit. Okay. Seterusnya. Pelarasan ni ada beberapa jenis. Biasa yang kita dengar, yang pertama, biasa yang akan ditanya adalah tentang hasil dan juga belanja. Ataupun kalau kita lihat, semua yang pra dengan belum. Ini kita kena tahu. Okay, pra ada 2, iaitu belanja, pra, bayar. Satu lagi, hasil pra terima. Hasil pra terima ataupun nama akaun yang betul kita akan sebut sebagai hasil belum terperoleh. Okay. Pra ada 2. Satu pra bayar, belanja pra bayar. Yang kedua adalah hasil pra terima. Hasil pra terima sama dengan hasil belum terperoleh. Manakala belum ada 2, satu belanja, belum bayar, satu lagi adalah hasil belum terima. Memang tak dapat. Tapi kalau pra ni dia dah dapat awal. Dia dah dapat terlebih dahulu. Yang belum ni memang belum dapat lagi. Selalu pelajar akan confuse tentang hasil belum terperoleh ni sebab dia tersilap. Jadi kamu kena tahulah debit dan kredit dia. So ini adalah cerita-cerita dia lah. Okay. Contoh soalan dia akan beri nanti kamu kena buat. Biasanya soalan kamu kena buat account ledger. Dan kamu kena buat pindahan ke akaun untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Macam mana kamu nak masukkan ke hasil ke
dekat belanja ke, dekat hasil semasa ke, ataupun dekat liability semasa ke. Ini kamu kena tahu. Ini contohlah. Okay. Dan kita ada yang kedua, kalau tadi pertama adalah hasil dan belanja, yang kedua adalah berkenaan dengan hutang lapuk. Hutang lapuk ni adalah hutang yang tak akan dapat dikutip. Sebab apa? Sebab mungkin orang tu dah bankrupt ataupun dah mati, sedang mara pun kita dapat jumpa, dah tak dapat kontak balik, tak dapat kutip duit-duit tersebut. Dan kita ada juga hutang lapuk terpulih. Maknanya tiba-tiba ada saudara mara dia datang nak bayar hutang yang lama-lama atau daripada hutang si mati ni lah, ataupun tiba-tiba kita dah jauh, tiba-tiba kita jumpa, oh ada buku akaun, kita ada hutang dengan orang ni, so kita akan settlekan hutang dulu. Bila dah settlekan hutang tu, namalah sebagai hutang lapuk terpulih. Seterusnya kita ada peruntukan hutang ragu. So apakah hutang ragu? Kita ragu-ragu sama ada kita punya customer, dia beli barang banyak, lepas tu dia tak bayar. Bila tak bayar sampai hujung tahun, kita rasa dia mampu tak bayar habis. Adakah daripada RM1,000,000, semua pelanggan kita hutang ni, semua sekali ada dalam RM1,000,000 contohnya. Daripada RM1,000,000 tu, adakah kita dapat kutip semua sekali? Daripada RM1,000,000 banyak-banyak sangat. Okey, daripada RM1,000, semua penghutang-hutang kita ni, hutang kita, semua pelanggan kita hutang kita, bila kita campur-campur dapatlah RM100,000. Jadi daripada RM1,000 orang berhutang dengan kita ni Agas ni, kita dapat kutip tak semua tu? Mungkin ada tak dapat kutip RM100, mungkin ada yang tak dapat kutip daripada pelanggan-pelanggan ni mungkin ada dalam RM200. Duit yang tak dapat dikutip itu adalah hutang ragu. Jadi kita memperuntukkan ataupun kita menganggarkan berapakah hutang yang tak dapat dikutip. Okay, jadi ini merupakan satu kerugian lah. Dan kita kena kira. Biasanya hutang ragu ni kita akan kira sama ada dia bertambah ataupun dia berkurang. Dan kita akan lihat. Kemudian kita ada susut nilai. Susut nilai ni barang-barang, aset bukan semasa. Di mana barang-barang ni, contohnya macam kereta, rumah, kita guna dalam jangka masa yang panjang. Tapi berlaku susut nilai. Kenapa berlaku susut nilai? Sebab mungkin barang tu dah lama. Bila dah lama, mungkin dia rosak. Ataupun teknologi lama. Contohnya macam handphone. Zaman dulu punya handphone dengan zaman sekarang punya handphone tak sama. Tapi beli awal tahun, bila hujung tahun ataupun bila 2 bulan kemudian nak jual, daripada harga sampai 4,000 beli, jual tak sampai pun 1,000. Kenapa? Teknologi dah semakin berubah. Kemudian berlaku kesusutan, contohnya berlaku kerosakan lah. Contohnya kalau awak tengok kereta. Orang beli kereta baru, bila jual adakah kita akan jual dengan harga yang sama? Tidak. Sebab apa? Tayar pun dah haus, dah rosak. Okay. Satu lagi peredaran masa. Dan kita akan tahulah susut nilai ni dia ada 3. Pertama, kaedah penilaian semula. Kedua, atas kos. Dan yang ketiga, baki berkurangan. So, itu adalah berkenaan dengan susut nilai. Dan ini semua adalah pelarasan pada tarikh imbangan lah. Dan kamu kena tahu, berkaitan dengan pelarasan pada tarikh imbangan ni, dia akan tanya soalan ni dalam soalan 4, 5 atau 6. Mungkin kamu kata kamu tak nak jawab soalan ni macam susah. Tapi soalan ni sebenarnya juga dia adalah terlibat dalam penyata kewangan, iaitu dalam maklumat tambahan. Kalau kamu tengok dalam maklumat tambahan, ini adalah kita punya akaun perdagangan untung rugi. Okay. Ini bentuk penyata, tadi tu bentuk T. Kita akan carilah untung bersih. Okey, ini pula penyata kedudukan kewangan. Kemudian, kalau kamu lihat pada soalan, ini adalah soalan diberikan kamu imbangan juga dan kamu kena buat semua maklumat tambahan ni. Dan apa yang ada dalam maklumat tambahan ni, semuanya adalah pelarasan.
Jadi kamu kena kuat juga. Walaupun soalan ni ditanya dalam maklumat tambahan, berkemungkinan dia akan tanya lagi sekali di dalam soalan pilihan. Soalan peralasan ni banyak bahagian maklumat tambahan ni sebab dia terlalu banyak kebat dia. Ini adalah contoh soalan lah. Kemudian dia beri soalan kena buat akaun perdagangan dan untung rugi. Kemudian kita ada pembetulan kesilapan. Pembetulan kesilapan masih lagi tajuk tingkatan 4. Sama juga, soalan pembetulan kesilapan disuka tanya di dalam soalan pilihan. Awak kena tahulah, soalan pilihan kita ada 4AB, 5AB, 6AB. Ataupun mungkin 4, 5, 6. Kita tak tahu macam mana soalan SPM ni dia nak beri macam mana, pecah-pecah ke tidak. Dan mungkin juga soalan pembetulan kesilapan dia akan keluar pada soalan 1. Soalan 1, 10 markah tu, mungkin dia akan bagi satu soalan, lepas tu dia suruh kamu buatkan pembetulan kesilapan. Yang mana nak betulkan? Yang mana debit, yang mana kredit? Kamu kena buat. Ataupun mungkin dia akan tanya, soalan ni ada kesilapan. Okey, nyatakan apakah kesilapannya. Kesilapan menghitung, kesilapan ketinggalan, kesilapan cantum catatan, kesilapan amount, kesilapan ketinggalan catatan urus niaga, kesilapan imbangan, terbalik, semua kita kena tahu. Kalau macam ni, dia kata ada kesilapan di mana jualan dan pulangan jualan terkurang 680. Jadi macam ni kita nak buat. So jualan kita akan tambahlah 680, pulangan jualan pun akan tambah 680. Kita kena tahu dia punya pergerakan tu. Ini ada contoh-contoh yang lain lah. Dia beritahu salah debit kredit ke apa ke. Kemudian dia suruh kita buat. Buat apa? Mungkin dia suruh kita sediakan journal. Bila pembetulan kesilapan, tanya pasal journal, confirm journal bukan journal lain. Kemudian biasanya kalau dia beritahu tidak perlukan keterangan, tak payahlah buat keterangan. Sebab dia ada had markah dia lah. Tapi praktis, kita buat saja keterangan. Kemudian di sini dia kata kena sediakan penyata dan sebagainya. Kemudian disuruh buat semula penyata kedudukan kewangan. Ini contoh bentuk-bentuk soalan lah. Mungkin ada setengah soalan dia hanya suruh buat catatan jurnal saja ataupun mungkin dia suruh nyatakan yang mana perlu debit, yang mana perlu kredit. Cakap macam ni je. So terus beritahu jawapan. Kamu kena alert. Jangan tersilap. Ini adalah bahagian pembetulan kesilapan.